Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk falsafah yang telah kami pilih, iaitu rasionalisme yang berkaitan dengan isu pegangan agama dalam sistem pendidikan. Perkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Dinesh Waran, Muhammad Syahir, Qurratu Aini, Nur Wahidah, Nurizati Natasha, Rafiqah Adilah, Anis Umairah, Umi Sofia, Nur Aisyah Syuhaidah dan Siloshini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi dan tokoh rasionalisme. Rasionalisme bermaksud satu pendirian falsafah yang berpegang teguh bahawa akal adalah pemahaman manusia yang paling penting. Terdapat 3 tokoh rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes. Beliau menekankan untuk tidak mempercayai sesuatu di luar akal manusia. Ini kerana sebarang kesaksian yang datang dari luar akal manusia adalah tidak boleh dipercayai. Seterusnya ialah tokoh Ibn Khaldun. Beliau merupakan tokoh rasionalisme Islam yang menekankan kepentingan menjelmakan ijtihad dan menolak amalan taklid yang bobrok dan jahil yang memperbodohkan akal. Seterusnya adalah tokoh Said Amir Ali. Beliau pula menyatakan bahawa rasionalisme ini akan membentuk moraliti manusia dan memperbanyakkan kebajikan intelektual dalam sesebuah negara. Seterusnya ialah kumpulan yang terpengaruh. Institusi pengajar tinggi iaitu IPT merupakan kumpulan yang terpengaruh dengan rasionalisme. IPT telah mengamalkan rasionalisme dan tidak mengutamakan pembelajaran agama, tetapi cenderung menekankan pendidikan sekolah dan akademik. Mereka memberi tumpuan kepada perkembangan ilmu dalam bidang akademik, sains, seni, teknologi dan kemanusiaan tanpa penekanan khusus kepada ajaran mana-mana agama tertentu. IPT telah dipengaruhi rasionalisme dengan menetapkan subjek berkaitan agama sebagai kursus elektif dan bukan sebagai kursus teras universiti, iaitu yang mewajibkan semua pelajar mengambilnya. Pendekatan ini lazimnya mencerminkan prinsip pemisahan agama dan pendidikan serta menekankan pemahaman rasionalisme serta kaedah analitikal dan saintifik sebagai asas pembelajaran. Amalan rasionalisme dalam pendidikan. Yang pertama, penekanan pada pemikiran kritis. Rasionalisme dalam pendidikan mengajar pelajar untuk berfikiran kritis, menilai informasi dan membuat kesimpulan berdasarkan logik akal dan bukti yang ada. Yang kedua, pendekatan berdasarkan teori. Rasionalisme memperkenalkan pendekatan berdasarkan teori dalam pendidikan, di mana pembelajaran berdasarkan konsep-konsep yang mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi mesti berdasarkan bukti yang kukuh. Seterusnya, ciri-ciri rasionalisme. Antara ciri rasionalisme ialah yang pertama, pentingnya akal. Rasionalisme menempatkan penekanan besar pada akal sebagai sumber utama pengetahuan. Rasionalis meyakini bahawa manusia dapat mencapai pengetahuan yang benar melalui pemikiran rasional dan analisis. Yang kedua, penolakan empirisme murni. Rasionalisme bersifat kontra dengan empirisme murni yang meyakini bahawa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Rasionalis mengakui melalui pengalaman mereka lebih percaya pada kemampuan akal untuk memahami dunia. Dan yang terakhir, pentingnya logika. Logika dianggap sebagai alat utama dalam mencapai pengetahuan yang benar dalam rasionalisme. Pendularan logik dianggap sebagai metod yang efektif untuk memastikan kebenaran suatu proporsi. Terdapat beberapa isu yang dibahaskan mengenai ideologi ini. Yang pertama, golongan ini menolak hujah berwahyu. Setiap hujah intelek harus dibuktikan dengan kajian saintifik, iaitu melalui perkara yang boleh dijelaskan dan diuji. Hujah-hujah yang disokong oleh Al-Quran dan Wahyu tidak diambil kira kerana mereka berpendapat bahawa perkara seperti ini hanyalah rekaan semata-mata. Malah, isu rasionalisme telah lama wujud, iaitu selepas kewafatan Rasulullah, wujudnya golongan yang dikenali sebagai aliran Mu'tazilah. Golongan ini banyak membahaskan mengenai isu teologi, iaitu kajian sistematik bersifat ketuhanan. Yang kedua, sistem pendidikan di Malaysia lebih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat, yang mana seperti yang kita pelajari sama ada dalam sejarah dan sebagainya, kita lebih banyak mendalami dan mengenai tokoh-tokoh pendidikan di barat berbanding tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Bagi mereka, ideologi mereka merupakan
buah fikiran yang terbaik dan tidak dapat diragukan atau lebih dikenali sebagai absolut, iaitu secara menyeluruh. Malahan, silibus di Malaysia lebih banyak berkisarkan sistem pendidikan di barat daripada segala aspek sebagai contohnya matematik, sains dan sebagainya. Sedangkan tokoh Islam sendiri ada yang monopoli ataupun mempelopori bidang ini. Tindakan pepal kepada pelajar. Yang pertama ialah mewajibkan pengulangan subjek. Pelajar yang gagal aliran elektif perlulah mengulangi semula subjek tersebut kerana akan mempengaruhi keseluruhan pointer. Yang kedua ialah mempromosikan aliran elektif. Sebagai contoh, mempromosikan kepada pelajar supaya mengambil aliran elektif. Selain itu, mengadakan program berkaitan aliran elektif. Dengan itu, pelajar akan lebih faham apakah aliran elektif. Pelajar yang mengambil aliran elektif dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Yang ketiga ialah mewajibkan pengambilan aliran elektif. Sebagai contoh, setiap pelajar perlulah mengambil aliran elektif untuk mencukupkan jam kredit setiap pelajar. Sebagai contoh, setiap semester perlulah mengambil aliran elektif sebagai subjek wajib. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian tentang isu semasa. Terdapat 3 falsafah yang boleh diambil untuk dijadikan sebagai penyelesaian tentang isu ini. Antaranya adalah falsafah rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah sejahtera. Yang pertama adalah falsafah rukun negara. Setiap rakyat perlu mentaati kepada perintah Tuhan agama masing-masing. Setiap suruhan dan larangan yang telah ditetapkan oleh kitab agama masing-masing perlu ditaati dengan sepenuh jiwa. Hal ini untuk menjadikan diri kita sebagai seorang insan yang mulia. Dalam sistem pendidikan, nilai kepercayaan kepada Tuhan perlu diambil berat kerana untuk melindungi diri daripada terlalu melebihi dalam menuntut ilmu, sehingga hal ini terpeson dengan ajaran yang telah ditetapkan. Apabila seseorang itu berpegang teguh kepada rukun negara yang pertama ini, setiap ilmu yang dipelajari akan terus diberkati dan juga dapat diterima secara terbuka kepada akal fikiran dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan membentangkan mengenai cadangan penyelesaian melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai maklumat untuk menghasilkan individu yang seimbang melalui perjalanan pendidikan dalam sistem pendidikan negara. Dan ianya juga bersandarkan pada rasionalisme yang menekankan pentingnya pengembangan akal budi dan pengetahuan rasional sebagai inti dari pendidikan. Antaranya ialah mengintegrasikan nilai-nilai nasional dalam kurikulum, iaitu memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan budaya Malaysia ke dalam kurikulum pendidikan. Ini adalah kerana hal ini dapat membantu merangsang rasa kebangsaan dan mengimbangi dominasi rasionalisme dengan memperkayakan wawasan tentang nilai-nilai murni. Selain itu, mengukuhkan institusi pendidikan, memastikan pengurusan institusi yang efisien dan berkualiti untuk menyokong penyampaian pendidikan yang berkesan. Tuntasnya, melalui penerapan falsafah ini sebenarnya menjadikan para pelajar untuk mempunyai perwatakan yang hebat dan pemikiran yang realiti sekaligus menjadi warga negara yang baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Tambahan pula, kami boleh juga mengamalkan falsafah sejahtera dari segi membentuk masyarakat yang berakhlak mulia bagi menangani isu ini. Dengan itu, mengetahui nilai-nilai baik dan buruk, sedar akan kesan perbuatan baik dan buruk, menghayati nilai kemasukan, kerohanian serta kewarganegaraan dan menghindari perkara-perkara buruk dan mengamalkan perkara baik. Dan juga mereka akan yakin kepada nilai-nilai murni. Hal ini dapat melahirkan para pelajar yang bukan sahaja berakhlak, serta dapat melahirkan pelajar yang lebih berakhlak mulia. Terima kasih. Yang terakhir adalah kesan yang diharapkan di mana golongan IPT hari ini berdepan dengan serangan ideologi rasionalisme melampau yang menjauhkan mereka daripada ajaran dan pemahaman agama yang sebenar. Sehubungan dengan itu, diharapkan PEPAL iaitu Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan UMT dapat merealisasikan insentif atau idea
untuk menjadikan kursus elektif universiti seperti contoh meliputi kursus Islam dan ideologi masa kini, kursus mengajar Islam, kursus mengajar Al-Quran dan Sunnah dan banyak lagi sebagai kursus trans universiti yang mewajibkan semua pelajar Islam untuk mengambil kursus tersebut. Yang seterusnya, pihak institusi PEPAL haruslah bertindak untuk memartabatkan pendidikan Islam di mana ia dapat menjauhkan pemikiran golongan pelajar IPT daripada pengaruh ideologi rasionalisme yang melampau. Selain itu, PEPAL juga memainkan peranan yang penting dalam melahirkan graduan yang holistik yang bukan sahaja mahir dalam ilmu agama, malah turut mempunyai nilai-nilai tambahan. Contohnya mahir dalam pengajian Al-Quran dan Sunnah supaya mereka dapat menghayati intipati ajaran Al-Quran. Diharapkan juga dengan cara penyelesaian yang dibincangkan, setiap kursus yang ditawarkan oleh PEPAL dapat menerapkan ideologi rasionalisme yang seimbang berasaskan sistem pendidikan Islam tanpa menjejaskan pemikiran seorang Muslim terhadap agamanya. Akhir kata, rasionalisme dalam pendidikan Islam perlu diaplikasikan mengikut kesesuaian. Sekian sahaja pada kumpulan kami. Terima kasih.